Paparan pada kali ini iaitu herba dan juga sayur memang terkenal. Bila sebut je nama sayur ni teringat kelidik manis. Bila sebut je sayur ni teringatkan masak lemak. Inilah dia pokok asin-asin ataupun cekur manis. Bukan cekur yang ada isi tu yang melata kat tanah tu. Ini pokoknya berdiri tinggi iaitu sehingga 3 sehingga 6 meter jika tidak dicantas. Inilah dia pokok asin-asin ataupun cekur manis. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Ramai yang mengenali, terutama pada suri rumah yang suka pada daun cekur manis ini. Ada yang tanam sendiri. Macam ni tanam sendiri, dia tinggi. Jika kita tak bela betul, dia akan meranjau tinggi ke atas. Inilah dia cekur manis yang banyak khasiatnya tidak hanya pada masakan tetapi pada tubuh badan. Orang-orang dulu memang gunakan ni sebagai masakan. Pelbagai masakan dimasak menggunakan daun cekur manis. Inilah dia cekur manis yang warnanya hijau pekat daripada pucuk dia hinggalah bila dah matang pun tetap hijau pekat. Istimewa cekur manis mempunyai buah yang kecil-kecil, bunga yang berwarna merah dan juga buah yang putih. Memang digunakan daripada pucuk hingga ke daun dia. Cekur manis. Pelbagai nama diberikan kepada pokok cekur manis. Seperti pokok katuk. Lain lain tempat, lain belalang, lain namanya pokok katuk. Tetapi ada juga yang digelar juga sebagai sweet leaf. Dan ada juga sebagai star gooseberry. Inilah dia pelbagai nama yang diberikan oleh pelbagai etnik di Malaysia. Tetapi hakikatnya adalah cekur manis yang banyak digunakan dalam masakan dan juga terapi alternatif tradisional. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Bagi orang-orang Tionghoa, memang digunakan dalam masakan iaitu membuat sup. Namanya mani chai. Saya tanya satu aunty Madam Wong. Dia beritahu sedap masakan ni untuk sihatkan badan dan juga untuk penawar pada mereka yang kerap demam. Inilah dia masakan yang boleh memberi khasiat kepada tubuh badan. Cekur manis ataupun mani chai kepada bangsa Tionghoa yang mengenalinya. Cekur manis mempunyai nutrisi yang kaya dengan karbohidrat, lemak, asid amino, vitamin A, vitamin B1, 2 dan C. Kepada pakcik-pakcik yang berumur 50 tahun ke atas, ambillah daun cekur manis ini ataupun asin-asin, dicelur ataupun dibuat masak air. Hirup air rebusan daun asin-asin atau cekur manis ni untuk lawaskan kencing. Kerana di usia-usia ni kadang-kadang kita kalau tak lawas kencing boleh memudaratkan ginjal ataupun buah pinggang. Orang dahulu kalau demam nak sejukkan badan. Begitu juga kalau kerap pening kepala ataupun migrain. Dijelum dengan air beras dan juga ampas kelapa. Ramaskan sama-sama kemudian takkan sedikit air kemudian dijelum dekat kepala. InsyaAllah panas dalam badan tu boleh keluar daripada ubun-ubun kepala. Itulah dia daun asin-asin ataupun cekur manis yang banyak digunakan secara perubatan alternatif tradisional. Di Asia Tenggara, pelbagai etnik bangsa dan suku kaum suka makan daun asin-asin ataupun cekur manis kerana mempunyai pelbagai khasiat dan cara menunya yang tersendiri. Itulah dia istimewanya daun asin-asin ataupun cekur manis. Anda kenal seorang pekerja kontrak berasal daripada Vietnam. Dia beritahu pokok raugot ni dia masak dengan ketam. Begitu juga dengan ikan-ikan sebagai sup. Beri peluang yang banyak semasa makan dan juga menyihatkan tubuh badan. Itulah dia cekur manis ataupun raugot. Tapi ada juga yang beritahu Pak Ndak, kalau makan banyak sangat cekur manis ni boleh jadi mabuk dan terasa macam darah naik tinggi dan pening kepala. Tapi memang betul, ada sepupu Pak Ndak kalau makan lebih memang dia akan rasa pening kepala. Jadi pada mereka yang alah kepada daun cekur manis ni, jangan makan banyak. Sekadar makan untuk rasa dan juga untuk penyedap selera sahaja.
Jangan makan berlebihan kerana dia mempunyai vitamin K dan alkaloid yang tinggi. Jadi kepada mereka yang alah dengan cukup manis ni, kurangkan makannya. Boleh makan, boleh cuba tetapi tidak berlebihan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Petik herbs, petik. Kita petik, pucuk cekur manis. Kita akan buat masakan dan kita akan rasa kemanisan cekur manis.